Jadi kita ni ala kulli hal bersyukur dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini banyak kelebihan. Dalam kitab menyebutkan bahawa Imam Syafi'i ini adalah imam yang banyak kelebihan dan fadailnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alimul Quraisy yamla'u tibaqil ardi ilman. Seorang alim Quraisy itu bakal memenuhi bumi ini dengan ilmu. Nabi kata, seorang alim di kalangan Quraisy ini bakal memenuhi lapisan bumi ini dengan ilmu. Maka Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa aku tidak melihat apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, melainkan aku nampak orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah guruku, iaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Ahmad ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad kata, aku tak nampak siapakah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah tersebut melainkan guruku, iaitu Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini memang seorang Quraisy, keturunan Quraisy, dan kealimannya cukup, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sehingga kan mana-mana tempat Imam Syafi'i pergi, ramai orang yang nak mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i, dan ramai orang yang asalnya bermazhab dengan mazhab yang lain, tetapi kemudiannya berpindah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ramai yang macam itu. Sebab melihat kepada ketokohan, ketinggian ilmu yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memuji lagi Imam Syafi'i dengan katanya apa? Imam Ahmad kata, ahlul hadis ini seolah-olah tidur pada zaman kami. Hatta sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan guruku Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya zaman tu orang kalau hafal hadis, hafal. Faham hukum, faham macam tu je. Tapi nak faham lebih lanjut, nak faham secara meluas itu adalah sesudah dibangkitkan, sesudah guruku Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab Imam Syafi'i lah orang yang menyusun ilmu usul fiqh. Dengan ilmu tersebutlah kita dapat memahami sesuatu nas itu secara lebih luas dan secara lebih mendalam. Hebat Imam Syafi'i. Dan kitab karangan beliau itu Masya Allah tabarakallah cukup banyak. Dilahirkan di Gaza, di Palestin, tempat yang sedang berperang sekarang ini. Kemudian berpindah ke Mekah bersama ibu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta Imam Malik sewaktu berusia 8 tahun. Kita 8 tahun buat apa? Muwatta tu tuan-tuan, tebal ni lebih kurang 203,080 berapa hadis, saya tak ingat. Saya belajar pun tak habis. Baca habis, tapi belajar tak habis. Sebab dekat Mesir dia ada 2 sesi. Satu baca bagi habis, lepas tu belajar satu-satu. Yang satu-satu tu tak habis. Satu hari satu hadis, satu hari satu hadis, mana nak habis? Jadi hadisnya lebih 2,000. Imam Syafi'i hafal ketika berusia 8 tahun dalam masa 3 hari. Katalah kita ambil lah, kata tak apalah Imam Syafi'i, tak apalah, bahasa Arab, dia orang Arab, kita pun kita Arab, dia boleh lah. Baik, tuan-tuan beli surat khabar Metro, hafal dalam masa 3 hari, boleh. Ingat daripada depan sampai belakang, setiap tajuk, setiap muka surat, baris ni dia sebut apa, baris ni dia sebut apa, semua ingat. Iklan ni letak kat mana, artis ni muka surat berapa, semua ingat. Kalau boleh ingat, Masya Allah. Imam Syafi'i 3 hari hafal Muwatta untuk melayakkan beliau belajar dengan Imam Malik. Lepas hafal, barulah pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sejarahnya panjang. Ke Mesir, ke Yaman, kemudian ke Mesir, ke Iraq. Daripada Iraq masuk Mesir, balik Mekah, kemudian masuk Iraq balik, kemudian masuk pula Mesir dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah ketika berusia 56 tahun. Tak lama, 54 ke 56 umur. Tak lama usia dia. 54, lahir pada 150 Hijrah, meninggal 204 Hijrah. Tetapi bab kata Imam Al-Ghazali, orang yang umurnya panjang adalah bukan dinilai pada usianya, tetapi dinilai pada barakah hidupnya. Imam Syafi'i sekalipun berusia 54 tahun, tetapi barakahnya sampai hari ini kita masih menyebut-nyebut tentang beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sebenar-benar usia yang panjang. Usia yang panjang. Kita nak macam itulah.
Jangan kita hidup kadang-kadang 100 lebih, tapi bila meninggal orang sebut sekejap je, lepas tu dah tak ingat dah kita ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama Melayu, kitab yang kita belajar Muniatul Musalli sebagai contoh, kitab tu dah berusia lebih 150 tahun, tapi sampai sekarang masih dipelajari. Itu maksudnya berkat dan panjang usia pengarangnya. Imam Syafi'i umur tak panjang, 54 tahun, tetapi menghasilkan anak murid yang cukup hebat, menghasilkan kitab-kitab yang cukup hebat. Antaranya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ulama kata siapa yang baca kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i, dibacakan kitab tu di maqam Imam Syafi'i, insya-Allah dijadikan Allah Ta'ala sebagai seorang yang faqih. Katanya orang yang alim dalam ilmu fiqh. Alim dalam ilmu fiqh. Saya sempat 3 muka surat, lepas tu tertidur balik. Tak habis. Sebab kitabnya tebal, bukanlah tebal sangat pun. Taklah tebal sangat, tapi ialah tulisan kecil-kecil. Kita hemah pun tak kata pun tak tinggi, tak buat. Tapi ulama kata siapa yang baca, insya-Allah diberikan, dijadikan Allah Ta'ala, dia adalah orang yang faqih. Dan ada sahabat-sahabat kita dah cuba, yang memang Allah Ta'ala kurniakan kefahaman dalam ilmu agama. Ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehendak Allah. Banyaklah kisah-kisah Imam Syafi'i yang hebat, bukan sekadar hidup, bahkan ketika mana wafat Imam Syafi'i pun banyak kisah-kisah karamah yang berlaku kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya maqam beliau pernah nak dipindahkan daripada tempat sekarang ni, tapi tak boleh. Setiap kali JCB nak masuk, nak pindahkan, mati JCB tu. Akhirnya dikekalkan pada tempat yang sekarang. Kalau tuan-tuan biasa ziarah ke Mesir, ambillah kesempatan untuk berziarah ke maqam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di maqam di atas maqam Syafi'i itu ada replika kapal di atas kubah tu. Kubahnya besar, di atas kubah tu ada replika kapal. Apa maksud kapal tu? Yang tu isyarat ataupun dia nak bagi tahu kita bahawa Imam Syafi'i ini adalah orang yang suka mengembara untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Sebab tu Imam Syafi'i pun pesan, keluarlah daripada kampungmu untuk mencari ilmu. Jangan duduk terperap di kampung. Kalau ada orang alim di kampung tak apa, tapi untuk mencari ilmu, sunnahnya keluarlah, berjalanlah ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Kerana Imam Syafi'i kata apa lagi? Dia kata kerana air yang tersekat, yang tidak mengalir, maka rasanya tak sedap. Begitulah orang yang sekadar duduk pada satu tempat, tidak ke mana-mana untuk mencari ilmu, maka tidak matang kadang-kadang dalam ilmunya.